Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata emas Tun Mahathir, Bapa Pemodenan Malaysia berbunyi, apa yang bakal anda capai 3 hingga 5 tahun ke depan adalah apa yang kita baca sekarang. Bacalah demi meningkatkan kecekapan otak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam nilam, nadi ilmu, amalan membaca. Nama saya Nur Khadijah binti Muhammad Mazin. Saya berumur 12 tahun dan bersekolah di SK Pekan Papar. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang guru. Saya menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah dan pernah mendapat johan dalam pertandingan bicara buku peringkat negeri sekaligus mewakili negeri Sabah ke peringkat kebangsaan. Pada kali ini, saya akan menceritakan tentang 5 buah buku yang saya telah baca. Buku yang pertama bertajuk Smart Science Trick, buku bukan fiksyen yang ditulis oleh Martin Gardner. Martin Gardner telah menghasilkan 70 buah buku bukan fiksyen berkaitan matematik dan sains sepanjang 25 tahun penglibatannya dalam dunia penulisan di dunia barat. Buku ini mengandungi 95 halah dan muslihat berasaskan prinsip sains. Antara muslihat yang paling menarik adalah membuat duit shilling tidak kelihatan melalui gelas berisi air dengan hanya menetapkan jarak duit shilling daripada gelas tersebut. Muslihat ini diinspirasikan daripada prinsip pembiasan cahaya. Terdapat banyak lagi muslihat sains yang terdapat dalam buku ini. Buku yang kedua bertajuk 20 to Make Decorated Cookies yang ditulis oleh Lisa Slater. Buku yang berkaitan mendekorasi biskut ini diterbitkan pada tahun 2010 oleh Search Press Limited di Britain. Bahan asas yang digunakan dalam dekorasi biskut adalah gula sebagai bahan perasa, fondan dan pewarna. Idea-idea yang terdapat dalam buku ini menjadikan kita lebih kreatif. Buku yang ketiga pula berjudul Beginner's Guide First to Eight, karya Bryn Price. Buku ini mendedahkan kita tentang kemahiran asas pertolongan cemas kepada mangsa yang cedera sebelum ahli perubatan atau ambulan tiba. Antara situasi kecemasan adalah sakit dada yang teruk, pendarahan yang teruk, atau tidak dapat dikawal, luka terbakar yang teruk dan seumpamanya. Buku keempat pula berjudul Kisah Tiga Beradik, karya Kakak Sado yang terdiri daripada 591 muka surat. Buku fiksyen Kakak Sado yang bekerja sebagai tukang jahit di Melaka ini merupakan karya sulung beliau. Buku ini menceritakan zaman kanak-kanak yang dilaluinya bersama 5 orang adik-beradiknya. Antaranya, adik-beradiknya diuji dengan gangguan makhluk halus. Namun, ibu bapanya tidak pernah berputus asa menjaga dan mengubati penyakit tersebut. Buku ini menerapkan nilai amalan agama, keimanan serta keyakinan terhadap kuasa Allah Subhanahu wa taala. Buku yang kelima pula adalah sebuah buku yang diklasifikasikan sebagai cerita legenda berjudul Si Tanggang yang diceritakan semula oleh Salma Haji Ali, penulis sastera kanak-kanak yang tersohor di Malaysia. Saya memilih menceritakan buku ini secara terperinci kerana watak utama iaitu Si Tanggang merupakan protagonis yang mana cerita bermotifkan anak derhaka. Buku ini diterbitkan pada tahun 2007 oleh Cerdik Publication di Shah Alam, Selangor. Si Tanggang merupakan anak yang menjadi harapan kepada Pak Talang dan Mak Derumah.
telah melarikan diri meninggalkan ibu bapanya di kampung apabila gadis pilihannya berkahwin dengan orang lain. Pada ketika itulah dia ditangkap dan dibawa menjadi pekerja di kapal tanpa diketahui oleh kedua ibu bapanya. Si tanggang yang rajin dan cekap bekerja akhirnya dilantik menjadi nakoda dan dapat berkahwin dengan anak nakoda di tempatnya bekerja, malah berjaya mengahwini puteri raja. Nakoda tanggang yang membawa kedua-dua istrinya berlayar akhirnya melalui kawasan perairan berhampiran kampung halamannya. Kedua-dua ibu bapanya, nakoda tanggang yang sangat sedih kerana kehilangan anak kesayangan mereka, segera datang untuk berjumpa dengan anak kesayangan mereka. Namun, nakoda tanggang tidak mengaku kedua ibu bapanya, malah mereka diherdik dan dihalau keluar. Nakoda tanggang dan seisi kapal bertukar menjadi batu besar kerana doa ibunya yang tersakiti. Pengajaran daripada kisah si tanggang ini adalah kita jangan sesekali menderhaka terhadap kedua ibu bapa. Dalam kisah ini, sifat derhaka si tanggang menyebabkan kemurkaan ibu bapanya yang menyebabkan dia bertukar menjadi batu kerana kemurkaan Allah kepadanya. Ini selari dengan sabda Rasulullah SAW yang bermaksud keredaan Allah terletak pada keredaan ibu bapa. Pengajaran lain adalah sifat sombong, bongkak dan lupa daratan jangan sesekali dilakukan. Demikianlah 5 buah buku yang telah saya baca. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.